Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Afika Liada binti Azhar. Saya daripada kelas D PZW2A dan hari ini saya ingin menceritakan tentang wakaf dalam sejarah kerajaan Islam. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya Nur Afika Liada binti Azhar, Wan Nur Basiratul Manda binti Wan Muhammad Mawalis, Siti Aminah binti Fazil, Wan Nur Izzatul Amanina binti Wan Muhammad Mawalis, dan Nur Nabilah Huda binti Abdul Samad. Kita masuk kepada pendahuluan. Okey, seperti mana yang kita ketahui, wakaf juga merupakan salah satu definisi ataupun kita panggil sesuatu benda yang kita berikan kepada orang ramai. Okey, seterusnya, wakaf ini merupakan salah satu ibadah ataupun cara untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Okey, wakaf ni ganjaran pahala dia akan berkekalan hingga ke hari akhirat. Sebagai contoh, kita wakafkan buku-buku yang kita ada dan kita berikan kepada perpustakaan. Jadi, orang yang guna buku di perpustakaan itu akan dapat manfaat dan ganjaran pahala kepada kita akan berkekalan hingga ke hari akhirat. Kita masuk kepada pengertian wakaf. Wakaf dari segi bahasa ialah berhenti, menahan dan menghalang. Dari segi istilah pula, wakaf ni harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat. Di samping itu, wakaf juga mengekalkan sumber fiziknya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, wakaf ni dia menghalang kita daripada urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat. Okey, wakaf ni harta yang kita beri tu, sebelum kita beri tu harta tu milik kita. Tapi lepas pada kita beri kepada kegunaan orang ramai, dia menjadi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana harta yang kita beri tu, kita kena pastikan dia bermanfaat dan boleh digunakan. Macam tadi, buku yang buku kita beri dekat perpustakaan. Dan contoh ni dia menghalang kita daripada urusan jual beli ataupun pewarisan ataupun hibah dan wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah Huda binti Abdul Samad dari kelas TPZ1A. Saya akan menerangkan tentang wakaf dalam sejarah kerajaan Islam. Okey, perintis amalan wakaf dalam Islam adalah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda membina Masjid Quba yang dibina di atas tanah yang diwakafkannya ketika penghijrahan baginda dan para sahabat ke Madinah. Begitu juga dengan pembinaan Masjid Nabawi di Madinah yang juga dibina dengan sumber wakaf. Amalan wakaf telah hidup subur dan diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in yang banyak mewakafkan hartanya untuk kepentingan dan pengembangan syiar Islam ketika itu. Ringkasnya, semangat dan keyakinan masyarakat Arab ketika itu terhadap mekanisme wakaf dalam membantu membangunkan syiar Islam amat menggalakkan, dan sesetengah kenyataan menyatakan bahawa telah menjadi tradisi masyarakat Arab akan mewakafkan 1/3 daripada hartanya sebelum mereka meninggal dunia. Okey, walaupun amalan wakaf ini tak diteruskan oleh para sahabat walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Kenyataan dia menyatakan bahawa masyarakat Arab akan mewakafkan hartanya 1/3
sebelum mereka meninggal dunia. Okay. Fakta sejarah telah menyatakan bahawa 3/4 daripada keluasan tanah Arab merupakan tanah wakaf. Model institusi wakaf yang paling berjaya adalah Wakaf Al-Azhar di Mesir, di mana ianya dikendalikan oleh sebuah kementerian khas yang dinamakan Kementerian Wakaf. Okey, Wakaf Al-Azhar dipercayai mempunyai aset yang banyak sehingga ia mampu membiayai pelbagai program untuk pembangunan masyarakat Islam di Mesir seperti sekolah, hospital, universiti dan sebagainya. Universiti Al-Azhar adalah satu institusi pendidikan Islam yang dibiayai sepenuhnya melalui sumber wakaf yang mempunyai puluhan ribu pelajar dari seluruh dunia. Sejarah wakaf pada zaman Uthmaniyah. Baginda Rasulullah SAW adalah merupakan seorang perintis kepada institusi wakaf dan amalan ini diteruskan oleh para sahabat. Pelaksanaan ini semakin subur dan kukuh menjadi suatu tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Islam sehinggalah ke era pemerintahan Daulah Uthmaniyah. Sultan pertama yang mula melaksanakan wakaf kembali adalah Orhan Beg. Baginda telah membangunkan sebuah madrasah di Iznik dan telah diperuntukkannya sebuah satu hartanah bagi menampung perbelanjaan pemeliharaan bangunan, membayar gaji para guru dan keperluan menuntut ilmu di sana. Sejarah wakaf di Malaysia pula. Bagi masyarakat Islam di Malaysia, amalan wakaf telah lama dipraktikkan dan menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat Melayu khususnya sebelum kedatangan penjajahan Barat. Sebelum tahun 1950-an, kebanyakan harta wakaf adalah untuk tujuan pembangunan institusi keagamaan seperti pembangunan surau, masjid, madrasah, kubur dan sekolah agama. Hal ehwal pengurusannya pula ketika itu ditadbir oleh cerdik pandai Islam dan pemimpin masyarakat seperti imam, ketua kampung, lebai, kiai dan ulama. Di negeri-negeri utara dan pantai timur, banyak madrasah dan ma'had tahfiz yang dibina melalui sumber wakaf dan kebanyakan masjid dan surau di kampung-kampung pada masa dahulu adalah dibina di atas tanah wakaf oleh individu. Okay. Sejarah wakaf di Malaysia memang telah lama dipraktikkan sebelum kedatangan Barat lagi. Kebanyakan tanah wakaf bertujuan untuk pembangunan institusi keagamaan seperti pembinaan masjid, surau, madrasah, kubur dan sekolah agama. Okey, di negeri-negeri utara dan pantai timur pula, kebanyakan tanah wakaf digunakan untuk membina madrasah dan ma'had tahfiz. Dan di kampung-kampung pula dibina masjid dan surau. Tanah wakaf ini diwakafkan oleh individu. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Merupakan dalil persyariatan wakaf. Okey, yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, maksud dia siapa yang derma harta dia kepada jalan Allah sama seperti satu biji benih yang tumbuh, dan satu biji benih tu dia terbitkan 7 tangkai. Di setiap tangkai tu dia ada 100 biji. Maknanya kalau kita derma lagi banyak dan lagi banyak pahala yang boleh kita perolehi. Okey, dalil yang kedua pula daripada surah Ali Imran ayat 92. Okey, maksud dia kita ni tak akan mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kita dermakan benda yang kita sayang kepada orang lain. Okey, contoh dia kita baru beli baju, dan baju tu kita tak pernah guna dan kita sayang. Jadi bila kita dermakan ke orang lain, dia umpama kita dapat mencapai kebajikan yang sempurna. Dan dalil yang ketiga daripada hadis Nabawiyah, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bersabda,
sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila mati anak Adam akan terputuslah amalannya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Izzatul Amanina binti Wan Muhammad Mawadis. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis wakaf. Jenis-jenis wakaf ada 5. Yang pertama, wakaf khairi. Wakaf khairi ini untuk kebajikan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Wakaf khairi ini terbahagi kepada 2 kategori umum, iaitu kategori khas dan wakaf khas dan wakaf am. Wakaf am merupakan wakaf yang dibuat kebajikan khairat umum tanpa menentukan penerimanya untuk tujuan yang tertentu. Pewakaf juga tidak akan meletakkan sebarang syarat pada harta yang diwakafkan. Wakaf khas bersifat khusus apabila pewakaf yang dibuat untuk tujuan tertentu untuk penerima tertentu. Yang kedua, wakaf zuri. Wakaf zuri iaitu wakaf keluarga. Wakaf zuri ni adalah wakaf yang ditujukan manfaatnya untuk ahli keluarga pewakaf sahaja. Wakaf zuri ni diharuskan, hukumnya diharuskan kerana terdapat unsur kebajikan untuk kaum kerabat hubungan pewakaf yang bertujuan untuk membantu mereka. Selain itu, ia dapat menjamin kebajikan saudara terdekat pewakaf dan keluarga agar memastikan mereka mendapat manfaat daripada harta yang diwakafkan tu sepanjang hayat. Okey, yang ketiga ialah wakaf musytarak. Wakaf musytarak ni ialah wakaf campuran daripada antara wakaf khairi dengan wakaf zuri. Yang dimaksudkan bahawa ditujukan manfaatnya kepada ahli keluarga dan sebahagiannya daripada masyarakat umum. Contohnya, dia memberi wakaf hasil tanah pertanian untuk anak cucu-cucunya. Sementara sebahagian itu untuk tujuan umum. Okey, yang keempat pula, wakaf irsad. Wakaf irsad ni dia merujuk kepada pewakafan harta daripada pihak pemerintah juga atau daripada badan-badan dan berorganisasi tertentu. Wakaf irsad ni dia adalah wakaf tanah yang diwakafkan oleh pemerintah untuk tujuan umum. Wakaf ni dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewakafkan harta-harta milik Baitul Mal, sama ada harta alih atau harta tidak alih. Okey, dia berasaskan kepada kepentingan umum. Dia juga dapat mengaplikasikan dana atau tanah milik Baitul Mal kepada pembinaan masjid, institusi pendidikan, hospital dan sebagainya. Okey, yang kelima pula, wakaf kontemporari yang bersifat sebagai tambahan kepada bentuk-bentuk tradisional contohnya seperti wakaf tunai, wakaf saham wakaf. Dari segi aspek hukum, wakaf bentuk saham ni dia diharuskan oleh syarak untuk memandangkan selaras daripada prinsip konsep wakaf dalam Islam. Okey, pembaharuan untuk praktikal produk-produk baru wakaf sebagai tambahan untuk bentuk-bentuk wakaf yang baru. Ia juga dapat memudahkan masyarakat
Islam untuk menggalakkan, membudayakan amalan amalan berwakaf ni kan. Okey. Wakaf tunai ni dia menjadi alternatif untuk kesukaran mendapatkan harta wakaf yang kekal seperti tanah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Aminah binti Fazil dari kelas PZW 1A. Saya ingin menceritakan tentang rukun-rukun wakaf. Rukun-rukun wakaf ada 4, terbagi kepada keempat. Yang pertama, wakif, ma'ruf, ma'ruf alaih dan sirah. Yang pertama, wakif, berwakaf. Berwakaf mestilah berakal, balik, tidak dipaksa dan memiliki secara penuh harta yang diwakafkan. Yang kedua, ma'ruf, harta yang diwakafkan. Apabila kita wakafkan harta, apa-apa harta, ia memberi manfaat kepada kita. Selain itu, harta yang diwakafkan hendaklah bernilai, mestilah bernilai harga, mestilah berharga nilai tersebut. Seterusnya apabila kita nak wakafkan sesuatu, mestilah dengan tujuan yang baik. Yang ketiga, ma'ruf alaih. Ma'ruf alaih ialah penerima wakaf. Penerima wakaf hendaklah mestilah orang Islam, merdeka, kafir zimmi iaitu mu'alaf, dan orang yang boleh menerima manfaat harta wakaf. Sekali, mendekatkan diri kepada Allah. Akhir sekali, sirah iaitu penyertaan wakaf. Wakaf ada 3 cara. Pertama, lafaz secara lisan atau tulisan bersama lafaz dan isyarat. Lafaz secara soreh ataupun kinayah. Seterusnya, lafaz soreh, lafaz secara jelas. Akhir sekali, lafaz kinayah iaitu lafaz yang membawa banyak maksud. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Wan Nur Basiratul Madia binti Muhammad Mawalis. Saya akan menerangkan tentang hikmah berwakaf. Okey, yang pertama ialah belajar bahawa harta benda di dunia ini tidak kekal. Kata orang tidak kekal lama, maksudnya macam tidak boleh membawa mati, tidak boleh membawa ke alam akhirat pun. Okey, jadi kita harta yang memiliki harta itu, apa kata kita belajar untuk memberi kepada orang lain. Kerana harta yang kita miliki itu ada sebagian hak orang lain juga. Okey, ia akan dapat memberi manfaat kepada orang lain dan memberi dan membekalkan kita untuk ke alam akhirat. Okey, jadi wakaf ini dapat membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang kedua ialah memperolehi amal kebajikan yang berkekalan. Okey, amal kebajikan yang berkekalan ini macam Ustazah Putri terangkan tentang wakaf bermanfaat. Kita memberikan wakaf ini kepada orang yang memerlukan, dan orang yang memerlukan itu akan menggunanya sepanjang hayat. Contohnya ialah Al-Quran. Al-Quran
dapat memberikan dapat pengguna membacanya dan menggunakannya sepanjang hayat, dan itu akan dapat memberi manfaat juga kepada kita. Okey. Yang ketiga ialah mengukuhkan perpaduan dan ekonomi ummah. Okey. Mengukuhkan perpaduan dan ekonomi ummah ini dia macam contohnya kita dari segi maksud ummah ialah masyarakat Islam. Perpaduan dan ekonomi ni contohnya perdagangan, pertanian dan sebagainya. Contohnya perdagangan yang kita dapat menyumbang ialah pembuat tahu akan membuat tahu. Selalunya tahu ini berasal daripada kacang soya, dan kacang soya memerlukan mesin. Jadi kita menyumbangkan mesin kacang soya kepada pembuat tahu itu. Itu akan membuatkan lebih banyaklah tahu yang halal kepada di kedai-kedai market besar. Jadi mudahkanlah, kita akan memudahkan orang-orang yang membeli kerana banyaklah tahu yang halal. Okey, yang terakhir ialah mendorong pembangunan negara. Mendorong pembangunan negara ini contohnya kita selalunya sekolah tahfiz pondok, sekolah pelajar, sekolah tahfiz, sekolah pondok. Selalu sekolah pondok ini dia akan buat sekolah daripada kayu-kayu. Jadi kayu-kayu itu lebih lama digunakan, mereput lah, dan atap-atap di atas akan bocor. Jadi kita akan menyumbang dengan membangunkan bangunan batu bata. Itu akan dapat memudahkan pelajar tahfiz, dan memberilah sedikit sumbangan kepada pelajar seperti macam saya cakap tadi tentang memberi sumbangkan Al-Quran dan sebagainya. Okey. Kesimpulan kat sini saya nak cerita, wakaf merupakan amalan yang disukai oleh Allah. Amalan itu selalunya akan dilakukan, amalan tu akan dilakukan setiap hari. Ia bukan dilakukan pada setiap setahun sekali, jarang-jarang, kadang-kadang. Ia akan dilakukan setiap hari. Kalau boleh sehari sekali, wakaf ini akan ia juga, amalan itu akan juga disukai oleh Allah. Jadi kalau kita tak boleh menyumbang harta wakaf yang besar, kita akan menyumbang harta yang lebih kecil. Contohnya dengan memberi buku menulis, alatan-alatan pensel. Buku menulis juga akan dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Dan selain itu bukan sahaja disukai oleh Allah, ia juga dapat ia juga disukai oleh masyarakat. Kerana kita cakap tadi membangunkan sekolah kepada pelajar-pelajar tahfiz, dengan membangunkan sekolah dengan batu bata itu, ia dapat mengembirakan pelajar tahfiz lah, dan seronok lah pelajar tahfiz tersebut kerana memudahkan mereka untuk belajar dan sebagainya. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih.